Bagaimana mujahadahnya nenek moyang kita mengerjakan haji? Saya menyambung kembali ringkasan catatan Haji Abdul Majid Zainuddin tentang jemaah haji Tanah Melayu pada tahun 1924. Setelah beberapa lama di Madinah, jemaah haji Tanah Melayu kembali ke Mekah. Mereka akan mengalami kepayahan dan masalah sama seperti perjalanan mereka dari Mekah ke Madinah. Perbezaannya cuma pada kali ini, jemaah haji memakai kain ihram sepanjang perjalanan ke Mekah. Setelah tiba di Mekah, jemaah haji bertolak dan berkumpul di Arafah pada 9 Zulhijjah untuk berwukuf. Jarak dari Mekah ke Arafah sekitar 16 batu. Semua mereka memakai ihram yang telah mula dipakai ketika dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di Arafah, mereka tinggal dalam kemah yang telah disediakan. Setiap kawasan kemah dipasangkan bendera tersendiri supaya jemaah mengenali kemah masing-masing. Jemaah haji tidak perlu lagi memasak sendiri kerana makanan akan dimasak dan disediakan oleh Syekh Haji Mutawif. Maka jemaah dapat memberikan tumpuan pada ibadah mereka. Sekitar jam 3 petang, kedengaran bunyi letusan meriam yang menandakan akan bermulanya khutbah Arafah. Khatib menyampaikan khutbah di Jabal Rahmah. Namun lebih 90% dari jemaah haji yang tidak dapat mendengar khutbah tersebut kerana jaraknya yang sangat jauh. Para jemaah mendapat tahu berakhirnya khutbah apabila mendengar bunyi letusan mercun. Setelah matahari terbenam, para jemaah mula bergerak ke Muzdalifah di mana mereka akan bermabit buat seketika di situ. Sebelum meninggalkan Muzdalifah, para jemaah akan mengutip batu untuk dilontarkan di Mina nanti ataupun Jamrah. Pada pagi 10 Zulhijjah, para jemaah tiba di Mina. Jemaah Tanah Melayu kemudiannya yang akan dibawa untuk melontar Jamrah Kubra dan kemudiannya bertahalul awal. Hari 10 Zulhijjah itu juga merupakan hari raya Kurban. Oleh itu, setelah bertahalul, setiap jemaah haji akan memakai baju yang berbaik yang mereka ada. Kemudian diadakan satu majlis di kalangan jemaah haji Tanah Melayu di mana Syekh Haji akan mengikat serban dan memakai baju yang terbaik. Syekh Haji akan mengikat serban pada kepala setiap jemaah haji lelaki. Kemudian Syekh Haji akan menyebut setiap nama mereka dengan gelaran haji seperti Haji si Fulan. Jemaah haji akan berkemah di Mina selama 2 atau 3 hari berikutnya, 11, 12 atau 13. Ini kerana mereka perlu melontar Jamrah selama hari-hari tersebut. Jemaah haji yang melakukan nafar awal akan mula bertolak ke Mekah pada 12 Zulhijjah. Apabila tiba di Mekah, Masjidil Haram, mereka akan bertawaf, bersa'i dan akhirnya bercukur sebagai syarat penyempurnaan ibadah haji. Setelah selesai mengerjakan haji, jemaah haji bersiap-siap untuk pulang semula ke Tanah Melayu dalam waktu menunggu jadual keberangkatan pulang ke pelabuhan Jeddah. Mereka akan membeli serban dan jubah yang akan mereka pakai ketika pulang. Mereka juga akan membawa air zam-zam dan membeli kayu sugi, batu akik, celak dan akar bahar untuk dihadiahkan kepada sanak saudara di air. Kelima-lima barang ini merupakan hadiah yang sangat bernilai dan dihargai bagi orang-orang Melayu. Selepas melakukan tawaf wida, jemaah haji pun bergerak pulang. Apabila sampai di kampung halaman masing-masing, mereka akan diraihkan di mana jemaah haji itu akan dipandang tinggi atas pengorbanannya. Mereka telah membelanjakan simpanan sepanjang hayat mereka. Mereka juga sanggup mengorbankan apa yang mereka mampu korbankan walaupun hidup dalam kemiskinan demi menunaikan haji. Pada tahun 1924, Konsulat British di Jeddah merekodkan bahawa selama 15% dari keseluruhan jumlah jemaah haji Tanah Melayu telah meninggal dunia semasa mengerjakan haji. Betapa mujahadahnya nenek moyang kita.